Hai guys, kalau kita bercakap pasal kawasan berbukit ni memang selalu ada kisah-kisah mistik. Kenapa? Sebab kawasan berbukit dan kawasan pergunungan adalah tempat tinggal mereka. Contohnya kisah ini, ada yang mendaki bukit di Indonesia terserempak dengan jin berkepala babi. Ada juga kisah yang menceritakan ketika mereka mahu keluar daripada kawasan bukit, ada sesuatu yang menjerit, tolong, tolong. Itu adalah kisah kita pada hari ini. Ini adalah 4 kisah mendaki bukit yang menyeramkan. 4. Terserempak jin berkepala babi. Gunung Rinjani, Indonesia. Kisah ini dikongsikan oleh seorang wanita yang bernama Aliurida yang menaiki Gunung Rinjani di Indonesia pada tahun 2014 bersama 2 rakannya bernama Yayan dan Doni. Mereka akan mendaki pagi dan turun pada waktu petang. Di sini terdapat 3 peringkat kolam. Peringkat pertama, suhu air yang sangat panas. Pengunjung biasa tidak akan mandi di sini. Ia hanya digunakan oleh mereka yang mahu beribadat ataupun menuntut ilmu. Peringkat kedua, suhu kolam sejuk sedikit berbanding peringkat pertama, dan kolam di peringkat ketiga suhunya suam sesuai untuk mandi. Aliurida dan seorang rakannya mandi di tingkat ketiga, sementara seorang lagi sedang memasak dan menjaga kemah. Ketika mandi, mereka perasan seorang lelaki yang berpakaian seperti seorang dukun. Dia mendekati kolam peringkat pertama dan mandi. Mereka biarkan sahaja, berkemungkinan lelaki tersebut sedang menuntut ilmu. Habis mandi, mereka pun turun dari bukit. Di dalam perjalanan, mereka perasan Doni ketinggalan di belakang. Mereka memutuskan untuk berhenti dan menunggu Doni di sebuah pokok yang besar dan tinggi. Di sana, mereka terlihat makanan yang diletakkan di bawah pokok. Ada yang digantung. Mereka menyangka ini adalah kawasan tempat pemujaan di mana penduduk memberikan makan kepada jin-jin yang ada di hutan. Sementara mereka menunggu, tiba-tiba Yayan menendang-nendang makanan yang diletakkan di sana. Aliurida menyangka yang mungkin Yayan sedang lapar dan biarkan sahaja. Setelah setengah jam menunggu, Doni pun sampai dan mereka meneruskan perjalanan. Aliurida di depan, Yayan di tengah, sementara Doni di belakang sekali. Keadaan muram walaupun matahari masih lagi menyinar. Kali ini mereka terdengar bunyi burung hantu yang tidak berhenti-henti, membuatkan keadaan sekeliling terasa seram. Ketika di dalam perjalanan, Aliurida memalingkan kepalanya melihat Yayan. Alangkah terkejutnya dia bila dia terlihat seekor jin berkepala babi sedang mengikut dia dari belakang, sementara Doni tidak berkata apa-apa. Aliurida tidak dapat menjerit dan berkata apa-apa seperti mulutnya sedang terkunci. Walaupun cemas, dia memalingkan kepalanya ke depan semula dan meneruskan perjalanan. Tidak beberapa lama kemudian, Yayan berkata, dia seperti merasa sesuatu yang bernafas di belakang dia. Aliurida sekali lagi memalingkan kepalanya melihat ke belakang dan jin berkepala babi tersebut masih ada di sana. Walaupun mereka di dalam ketakutan, Aliurida tidak dapat bercakap. Bahu Yayan semakin berat. Kaki mereka tetap melangkah untuk turun secepat yang mungkin. Sehinggalah mereka didekati oleh lelaki berpakaian seperti dukun yang mereka lihat mandi di peringkat pertama tadi. Lelaki tersebut memberhentikan mereka dan membuang 1 bungkusan hitam di belakang Yayan. Jin tadi pun hilang dan Aliurida dapat bercakap semula. Lelaki itu ialah penduduk tempatan. Dia sudah biasa berhadapan dengan jin-jin di sekitar gunung. Berkemungkinan ia mengikut Yayan turun selepas dia menendang makanan di pokok besar tadi. Itu adalah perkongsian yang berlaku di Gunung Rinjani, Indonesia. 3. Ada mata merah di atas pokok. Gunung Nuang, Hulu Langat, Selangor. Kisah yang ketiga ini dikongsikan oleh penulis yang bernama Alang, seorang pemuda yang mendaki Gunung Nuang bersama sepupunya bernama Lan dan Apit pada tahun 1986 dahulu. Ini adalah satu pendakian selama beberapa hari yang memerlukan mereka untuk mendirikan kemah. Di dalam ekspedisi mendaki, Lan melihat Alang tersenyum kepada seseorang. Lan bertanya kepada Alang kenapa dia tersenyum. Alang kemudian menjelaskan dia memberikan senyuman dan menunjuk ke arah sekumpulan lelaki yang berambut kerinting, berbadan tegap, tinggi dan hanya memakai cawat sedang memerhatikan mereka dari celah-celah pokok buluh. Alang segera melihat ke arah pokok buluh tadi tapi dia tidak dapat melihat sesiapa, menyangka yang Lan tersalah lihat. Mereka pun meneruskan perjalanan. 3
jam kemudian, mereka sampai ke sebuah sungai yang dikenali sebagai Sungai Lolo. Di sini, mereka mendirikan kemah sebelum meneruskan perjalanan keesokan harinya. Gangguan tidak berhenti di situ. Pada malam pertama mereka berkemah di situ, mereka terlihat sepasang mata yang sedang memerhati dari pokok yang tinggi. Selain itu, Alang juga terlihat satu susuk lembaga hitam mencangkung di antara apit dan lan. Ketika sedang tidur pula, mereka diganggu oleh bunyi nafas haiwan di luar dan mengelilingi kemah. Alang mula berzikir di dalam hati dan dia secara tidak sengaja melantangkan suaranya. Ini membuatkan lembaga-lembaga hitam tadi berlalu pergi. Alang berzikir sehingga tertidur dan terbangun pada keesokan harinya. Kisah seterusnya berlaku pada hari kedua. Mereka dikejutkan lagi dengan kewujudan lembaga hitam dari celah-celah pokok meluru ke arah mereka. Lembaga tu sangat besar. Ia mempunyai taring babi dan sepasang mata yang merah dengan wajah yang bengis. Sementara kulitnya kemerah-merahan seperti baru hangus dibakar. Mujurlah, mereka membuat keputusan untuk mengambil jalan yang lain untuk meneruskan perjalanan. Mereka akhirnya dapat melepaskan diri dari gangguan lembaga hitam tu dan tiba di puncak Gunung Nuang. 2. Kumpulan askar di luar kemah Gunung Salak, Indonesia. Sebuah lagi kisah di gunung yang terletak di Indonesia, lebih tepat lagi Gunung Salak. Antara kisah yang terkenal di sini ialah kisah 13 pendaki yang diikuti oleh satu susuk hitam yang menyeramkan. Ini berlaku pada tahun 2007. Pendakian mereka ini akan berlangsung selama beberapa hari, memerlukan mereka mendirikan kemah. Sewaktu mendaki, salah seorang dari pemuda yang mendaki dikejutkan dengan penampakan bayang-bayang hitam yang melambai-lambaikan tangan. Pendaki itu kemudian bertanya kepada rakan yang berjalan dekat dengan dia kalau dia ada melihat bayang hitam yang sama. Rakannya tadi berkata tiada dan menyuruh dia mengabaikan apa yang dilihat. Sebelah petang pula, ketika suasana cuaca yang agak mendung, mereka memutuskan untuk mendirikan kemah. Setelah selesai, pendaki yang ternampak bayang-bayang hitam tu tidak dapat tidur sebab merasakan tidak sedap hati. Dia memutuskan untuk keluar dari kemah, tetapi dia dikejutkan dengan tetamu yang tidak diundang, iaitu kumpulan askar. Kumpulan askar tu mengelilingi kemah mereka dengan raut wajah yang pucat. Selain itu, sepasang mata yang bersinar menatap para pendaki yang sedang berada di dalam ketakutan. Tiba-tiba keadaan menjadi semakin pelik. Mereka terdengar suara seorang wanita yang datang dari atas kawasan kemah mereka melafazkan ayat suci Al-Quran. Sejurus selepas itu, penampakan askar-askar tadi hilang. Walaupun keliru dengan apa yang mereka lalui, semua masuk ke dalam kemah dan tidur. Berehat untuk meneruskan perjalanan keesokan harinya. 1. Jalan terus, jangan pandang belakang. Bukit Batu Putih, Gopeng, Perak. Pada 23 Mac 2019, Malaysia dikejutkan dengan kehilangan salah seorang peserta Gopeng Ultra Trail di Gua Tempurung, Gopeng, Perak, iaitu kehilangan Muhammad Ashraf Hassan atau lebih mesra digelar sebagai Acap, berusia 29 tahun. Tapi tahukah anda, itu bukan satu-satunya peristiwa mistik yang pernah berlaku di situ. Seorang pemuda bernama Rizlan berkongsi pengalamannya melalui Facebook. Katanya kisah ini terjadi ketika mereka mendaki Bukit Batu Gopeng di lokasi yang sama tempat Acap dikatakan hilang. Pada waktu kejadian, Rizlan bersama-sama dengan temannya mendaki bukit selepas asar. Pendakian ini mengambil masa dalam beberapa jam untuk menuju ke puncak bukit. Setelah sampai di atas, mereka memutuskan untuk turun dari puncak pada waktu itu pula sekitar waktu maghrib. Sebelum sampai ke bawah, menurut Rizlan, dia dikurniakan kelebihan untuk melihat makhluk halus. Semasa mereka turun, dia perasan ada beberapa orang yang mengikut mereka dari belakang. Orang ini tiada ketika mereka mendaki ataupun ketika mereka berada di atas puncak. Dalam 2-3 kali juga dia menoleh ke belakang untuk memastikan kehadiran orang-orang misteri ini. Bila diteliti, rupa-rupanya mereka bukan orang, tetapi sesuatu. Dia kemudian berpesan kepada rakan-rakannya supaya jangan pandang belakang, hanya tengok depan. Yang lain pun sudah tahu apa yang dimaksudkan oleh Rizlan. Orang-orang itu dilihat mengikut mereka sampai ke kaki bukit.
Pada waktu ini, ketika mereka mahu masuk ke dalam kenderaan dan balik, Rizlan terdengar suara seorang budak memanggil dari arah hutan. Hampir sahaja dia masuk semula ke dalam hutan untuk mengikut suara tersebut. Tapi sebelum dia sempat pergi, tangannya ditarik oleh rakan-rakannya sebelum dia tersedar yang memanggil itu bukannya budak tetapi sesuatu. Siapakah lelaki yang mengikut mereka turun? Adakah mereka mahu melindungi ataupun mengganggu? Tiada siapa yang tahu. Itulah kisah terakhir kita pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Kepada mereka yang suka hiking, suka naik bukit, suka naik gunung tu, saya ingin tanya anda soalan. Pernahkah anda mengalami peristiwa-peristiwa yang macam ni? Tinggalkan kisah anda di ruangan komen di bawah. Kalau anda rasa video ini menarik dan menyeramkan, pastikan anda like dan share. Jangan lupa subscribe kami di YouTube, tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan message setiap kali kami memuat naik video di Facebook, di Instagram dan juga di Twitter. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go menarik setiap hari.